bercerita tentang produk Exozelin ni kan. Okey, motor utama ataupun tujuan utama mereka mengeluarkan produk Exozelin ni adalah ia adalah salah satu terapi untuk kita punya muka. Maksudnya dia nak bina semula asas kulit muka kita. Mungkin ada orang macam dah cuba bermacam-macam jenis produk, bermacam-macam jenis skincare, bermacam jenis cara dah. Tapi Exozelin ni adalah dia untuk bina semula kita punya asas kulit. Dia adalah salah satu produk yang berteknologi tinggi yang boleh bina kita punya asas kulit kita sama macam kita guna botox. Dia punya kesan tu sama macam kita guna botox. Ataupun kita panggil terapi keremajaan. Okey, jadi terapi ni ataupun Exozelin ni dia adalah fokus kepada anti penuaan yang nak menaikkan semula kita punya seri wajah. Menaikkan kita punya seri wajah. Jadi saya sebut tadi dia adalah salah satu produk yang berteknologi tinggi. Nama teknologi tu adalah Exozelin Workstoffen Technology. Exozelin Workstoffen Technology. Jadi teknologi ni kan, okey, untuk pengetahuan semua, teknologi ni, produk ni dikeluarkan daripada negara Jerman. Kajian telah dibuat daripada makmal Jerman dan juga bergabung dengan China untuk mengeluarkan teknologi yang dipanggil Exozelin Workstoffen Technology ni. Okey, kenapa kita keluarkan teknologi ni? Kalau kita tahu sebenarnya kulit kita ni bukanlah salah satu organ untuk menyerap sesuatu. Kulit kita ni sebenarnya adalah organ untuk menghalang ataupun melindung diri kita daripada bahan luar. Sebab tu susah untuk benda lain, contohnya bahan aktif ke apa-apa yang ada dekat dalam kita punya skincare ke, untuk betul-betul masuk meresap dalam kulit kita. Kulit kita akan buat rasa macam bila masuk je satu benda asing, dia akan cuba tolak. Jadi teknologi ni macam mana bahan aktif tu boleh betul-betul meresap masuk dalam kulit kita, bagi kesan, dan juga macam mana bahan aktif tu ada boleh kekal dalam skincare tersebut dalam suhu bilik. Jadi sebab itulah teknologi ni sangatlah canggih, sangatlah mencabar dan juga hampir sempurna. Hampir sempurna. Okay, dalam Exozelin ni ada beberapa bahan, iaitu pertama sekali exosom tumbuh-tumbuhan, stem cell pucuk bunga dan juga bahan penting lain. Contohnya macam rosemary, lavender, chamomile. Okay, bahan utama yang saya sebut ni, exosom dengan cell stem ni adalah bahan penting yang kita letak dalam Exozelin ni. Okay. Jadi, Exozelin ni dia ada yang saya sebut teknologi tadi. Saya nak ceritakan sikit lah tentang teknologi dalam Exozelin ni yang kita panggil ExoCap. ExoCap. Macam mana daripada kita punya skincare Exozelin tu, nak bawa bahan aktif tu masuk dalam kulit kita, meresap sampai ke dalam. Kalau tengok kat sini kan, ExoCap yang warna pink ni. Yang warna pink ni. So, dalam warna pink ni, dia dalam bentuk kapsul. Dia dalam bentuk kapsul. So bahan-bahan aktif semua yang ada dalam Exozelin yang bagus untuk kita punya kulit, kita akan padatkan dekat dalam kapsul tersebut. Maksudnya kapsul luaran kapsul ni dia akan boleh meresap masuk ke dalam kulit kita. Kemudian bila dah sampai dekat dalam kulit kita, barulah dilepaskan seluruh bahan aktif tu. So apa dia punya teknologi adalah ExoCap ni hanya akan melepaskan bahan-bahan aktif tu dekat tempat ataupun bahagian-bahagian kulit yang rosak saja. Dia akan hantarkan bahan-bahan tersebut dekat tempat khusus saja untuk baiki kita punya kulit. Okey, bila letak bahan-bahan aktif ni dalam ExoCap, maksudnya bahan-bahan tu tak akan terlepas keluar, penyerapan dia tinggi, dia akan fungsi dia, bahan aktif tu akan kekal dalam tu 90%. Fungsi dia akan kekal dalam tu. Jadi banyak kelebihan teknologi ExoCap ni. Sebab itulah kalau kita panggil macam kita tengok Exozelin kan, kita tak panggil dia serbuk tau sebenarnya. Dia bukan salah satu powder saja. Dia adalah salah satu kapsul yang berteknologi tinggi. Yang kalau kita dah mix, kena dengan kita punya suhu badan, baru kita boleh sapu dekat kita punya muka. Okey, bila letak bahan-bahan ni dalam kapsul, maksudnya bahan-bahan tu takkan buatkan cepat, muka kita cepat naik radang, naik merah-merah, macam tu. Okay, itu tadi kita punya teknologi ExoCap. Kemudian exosom. Kenapa kita letak exosom dalam kita punya Exozelin ni? Okay, pertama sekali exosom ni ada dalam tumbuh-tumbuhan.
Exosom ni ada dalam tumbuh-tumbuhan yang kita panggil vesicle. Okay, kalau kita tengok kan, tumbuh-tumbuhan, ada certain tumbuh-tumbuhan yang kalau kita potong dia punya dahan tu, potong dia punya daun, potong dia punya akar, tinggal dahan dia je, dahan dia tu dia boleh tumbuh semula, membesar sama macam pokok asal. Ataupun kita panggil regenerative. Regenerative. Jadi, bila bahan ni, vesicle ataupun exosom tumbuh-tumbuhan ni boleh membesar macam tu, kita ambil exosom dari tumbuh-tumbuhan ni, kita letak dalam kita punya exoskeleton supaya bila kita letak dalam exoskeleton, exosom ni kita panggil macam commander lah. Kita panggil macam commander. Maksudnya, bila exosom tu keluar je daripada exocap tu, dia akan bagi signal ataupun bagi arahan dekat kita punya kulit untuk baiki kita punya kulit. Kita tumbuh semula. Regenerative. Jadi itulah kelebihan exosom ni. So dalam 1 kg tumbuh-tumbuhan yang dimasukkan, yang kita ambil daripada pokok daun pegaga dan juga akar Polygonum crispellatum ni, kita ambil 1 kg tumbuh-tumbuhan, daripada 1 kg tumbuhan tu dapat 1 mikrogram exosom. Dia ibarat macam beri message lah. Dia akan bagi signal dekat kita punya kulit yang tak sihat tu supaya baiki diri sendiri. Macam tu. Okay, jadi ni antara fungsi-fungsi daun pegaga dan juga akar Polygonum crispellatum ni. First kali daun pegaga ni untuk kelembapan. Untuk melembabkan kita punya kulit. Lepas tu kalau orang yang ada kulit sensitif, merah-merah, dia akan bantu untuk kurangkan, naikkan kolagen supaya kulit kita lebih anjal. Kemudian akar Polygonum crispellatum ni, dia akan rawat kulit yang rosak dan juga bantu untuk halang hyperpigmentasi. Okay, jadi itulah kelebihan exosom ni. So dalam kajian, dia dah dapati memang banyak sangat sekarang skincare ataupun skincare berteknologi tinggi letak exosom dalam tu. Jadi kajian tunjukkan exosom ni dia boleh bantu untuk pulihkan semula kita punya kulit, galakkan penghasilan kolagen, anti radang, ada kalau macam selalu kena cahaya matahari ke, merah-merah, kulit sensitif, cepat naik jerawat, dia akan bantu untuk kurangkan. Itu fungsi utama exosom. Okey, kemudian stem cell pucuk bunga. Okey, kalau kita tengok dekat pucuk bunga ni kan, kita tengok pucuk bunga ni, dia sebenarnya sangatlah lemah, sangatlah fragile. Apa cara dia untuk bantu halang daripada bahan-bahan yang tercemar dekat luar? Contohnya pencemaran udara, serangga. Okay, jadi sebenarnya pucuk bunga ni dihasilkan asid amino yang saya tulis kat dalam ni. Asid amino phenylpropanoids. Maaflah memang banyak sangat term-term sains sebabnya kan kita cakap exoskeleton ni kan sangat berteknologi tinggi. Jadi kita kena terangkan macam mana berteknologi tinggi tu. Banyak term-term sains tu. Okay, jadi dalam stem cell pucuk bunga ni dia mengandungi phenylpropanoids. Dia keluarkan phenylpropanoids supaya dia boleh lawan apa saja benda-benda benda asing yang daripada luar yang mencemari bunga tersebut. Okay, jadi bila ada phenylpropanoids ni, dia boleh bantulah semula untuk bantu baiki kita punya kulit muka. Kalau dalam kajian, dia dah cakap dah, daripada stem cell pucuk bunga, dia 1000 kali ganda lebih hebat daripada stem cell buah. Stem cell buah. Okay, dalam exoskeleton ni kita letak 2 jenis bunga, iaitu Gardenia jasmine dan juga bunga okra. Gardenia jasmine ni dan juga bunga okra ni, dia punya kesan tu sama macam kita guna botox. Maksudnya menganjalkan kita punya kulit. Lepas tu kita dibaiki semula kita punya asas kulit. Kulit kita akan tumbuh semula seperti biasa. Lepas tu kalau ada yang macam oksidatif dari luar macam cahaya matahari, sinaran UV, radiasi, toksin, dia akan halang daripada benda-benda tersebut mencemari kita punya kulit. Okey, jadi exoskeleton ni ada dua formulasi. Kita buat siang dengan malam berbeza. Sebab apa? Sebab siang dengan malam ada fungsi yang berbeza. Contohnya macam kalau siang ni lebih kepada kita merawat. Contohnya macam kulit dia selalu sensitif ke, kulit dia jadi macam kusam, tona kulit dia tak sekata, ada garisan halus, supaya kita naikkan lagi seri wajah. Kalau untuk malam lebih kepada kita memulihkan semula.
Untuk kita memulihkan semula, baiki kita punya sel, lepas tu hilang kekedutan, bintik hitam, pigment. Untuk orang yang dah berusia mungkin ada pigmentasi banyak. Jadi formulasi ni berbeza. Kalau macam tengok dia punya bahan dia pun, kita buat letak bahan-bahan yang berbeza. Jadi kalau orang tanya macam kalau tertukar macam mana? Okay, kalau tertukar boleh je, masih boleh lagi, tapi fungsi dia tu mungkin dah berbeza sikit. Kalau tertukar masih lagi akan ada kesan, tapi fungsi dia tu mungkin dah berbeza sikit. Kalau nak campur pun boleh, tapi mungkin tak se-efektif yang macam kita sarankan lah, siang dengan malam. Okay, jadi kita bahagi ikut hari supaya kita boleh nampak lagi macam mana kesan dia. Kalau kita pakai 10 hari yang pertama, kulit muka kita akan nampak macam lagi lembut, lembap, lepas tu lagi mulus. Orang yang ada kulit kering, kulit sensitif jadi merah-merah pun dah nampak kesan dalam 10 hari. Okay, lepas ni saya akan tunjukkan testimoni-testimoni dia. Saya akan tunjukkan. Okay, kemudian lepas 20 hari kita akan nampak garis halus tu start hilang. Tak kisahlah orang yang dah berusia ke, orang yang muda pun kadang-kadang ada garis halus kan. Garis halus akan start hilang. Lepas tu kulit kita akan jadi cerah, jadi lebih sekata secara beransur-ansur, gradually. Lepas 30 hari, lepas sebulan je, kedutan. Sebab kalau macam kedutan ni ataupun wrinkles ni, dia macam susah sikit nak hilang kan. Dia masih lebih lama sikit. Jadi masa lepas 30 hari, barulah kedutan tu akan nampak hilang. Kulit jadi lebih muda lagi. Okay, jadi bercakap tentang proses untuk dapatkan kulit muka yang ideal, untuk dapatkan kulit muka yang sihat ni, kita kena bersabar. Kita nak dapatkan result yang cantik, kita kena bersabar, barulah kita nampak hasil dia. So, kita punya kulit ni ada metabolism dia sendiri. Kita panggil skin metabolism. Maksudnya daripada dalam dia akan cuba untuk sembuh, daripada sel kulit akan tumbuh yang baru, buang kulit yang mati. Ambil masa biasanya dalam masa 28 hari. Kita panggil satu cycle untuk skin metabolism. 28 hari. Jadi ikut umur dia. Kalau umur dia awal 20-an, mungkin range dia 14 sampai 28 hari. Kalau umur 30, 40, 28 sampai 50 hari. So, makin kita berusia, kulit muka kita ni ambil masa yang lama untuk dia pulih semula. Ambil masa yang lama untuk pulih semula. Jadi, kalau kita pakai Exozelin tu, pastikan sekurang-kurangnya kita gunakan Exozelin tu dalam masa satu cycle. Sekurang-kurangnya 28 hari. Ataupun 1 hingga 3 cycle. 28 hari kita darab lah. 28 hari darab 3. Jadi sekurang-kurangnya dalam range hari yang saya tunjukkan dekat depan ni, barulah kita nampak hasil dia. Okay, tadi saya beritahu kan kenapa bila saya bercerita tentang Exozelin, kenapa saya perlu ceritakan tentang ginseng sekali. Sebab cara guna dia, saya akan beritahu hujung nanti. Cara guna dia adalah kita letakkan satu botol Exozelin tu, kemudian kita kena titikkan ginseng atas Exozelin tersebut, campurkan sekali, barulah kita sapu dekat kita punya muka. Sebab itulah saya rasa saya kena sentuh sikit tentang ginseng pada hari ni. Okay, ginseng ni datang daripada nama dia sendiri. Sebenarnya asal usul dan juga bahan dalam ginseng ni adalah ginseng. Ginseng adalah penjagaan premium unggul untuk kita punya kulit, iaitu dalam ginseng ni ada ginsenoside. Ginsenoside ni ada 3 bahan premium ada dalam ginseng ni, iaitu kita punya akar ginseng dan juga tisu dia yang kita panggil ginsenoside, buah sibatan dan juga niacinamide untuk anti-inflammatory, untuk anti radang kalau selalu kulit sensitif, merah-merah, tona kulit tak sekata, tak seka, kita guna niacinamide. Jadi saya sebut ginsenoside ni senang kata macam ni lah. Biasanya kalau kita makan ginseng, sapu ginseng, apa-apa saja produk yang berasaskan ginseng ni, kita nak dapatkan ginsenoside tu. Itu bahan utama yang bagi kesan kepada kita punya pengambilan tu. Ginsenoside itulah yang bagi segala benefit daripada ginseng. Okay, jadi ginsenoside ni dia ada banyak jenis. Bermacam-macam jenis yang saya listkan. RA1, RH2, RE, RH1. Masing-masing ada dia punya fungsi yang sendiri. Jadi dalam ginseng ni kita ada 6.
Ada 6 jenis ginsenosid yang dengan fungsi yang tersendiri. Contohnya macam RG1. RG1 ni nak tingkatkan aliran darah dekat kita punya kapilari kulit. Bila pengaliran darah bagus dekat kita punya kulit, barulah nutrien-nutrien tu lagi senang diserap. Kemudian contohnya RB1 dengan RH2 boleh melawan penuaan disebabkan oleh photoaging. Maksudnya disebabkan oleh cahaya matahari, sinaran UV. Sebab kita tahu kan, kalau orang yang selalu kena sinaran matahari, lepas tu tak pakai sunscreen, boleh tengok kulit dia cepat pigmentasi. Itu fungsi-fungsi ginsenosid. Okey, jadi ginseng ni sebenarnya dia adalah sebagai booster. Sebagai asas sebelum kita sapu segala jenis skincare dekat muka kita. Supaya penyerapan nutrien tu lagi senang. Asas kepada Azoxystrobin dan juga produk-produk skincare yang kita akan pakai seterusnya. So untuk ginseng ni kan, sebenarnya kita risau macam bentuk berminyak kan. Tapi sebenarnya kalau kita pakai, kita tengok sendiri, dia taklah terlalu berminyak. Kalau untuk orang yang ada kulit muka berminyak, dia tak akan tutup ataupun halang kita punya pori tu, menyebabkan pori tersumbat. Dia takkan sebabkan macam tu. Sebab dia tak terlalu berminyak. So kalau untuk orang yang ada kulit berminyak, boleh titikkan 1 ke 2 titik sekali guna. Kalau untuk orang yang kulit normal ataupun kulit kering, boleh 3 ke 4 titik. Macam tu. Jadi lepas dia guna ginseng dengan juga Azoxystrobin ni, dah tak ada risau dah tentang masalah kulit. Contohnya macam masalah jerawat, garis halus, kedutan, pori besar. Lepas tu ada bahagian yang macam terlalu banyak minyak, ada bahagian yang kering. Kita punya balance air dengan minyak tu tak seimbang. Kemudian selalu macam kusam ke, kulit kering yang mengelupas ke, sensitif, merah-merah, hyperpigmentasi, kita punya bintik hitam tu dah terlalu besar. Dia akan cuba selesaikan dalam masa yang sepatutnya lah, ikut kita punya umur, ikut kita punya masalah kulit. Okay, jadi ni testimoni-testimoni yang saya akan kongsikan. Pertama sekali, ada ladies ni, a lady 25 tahun, dia ada kulit muka yang kusam dan juga ada parut jerawat. Boleh tengok belah kiri tu, sebelum tu. Ada parut jerawat. Kemudian lepas 14 hari yang guna, boleh tengok dia punya perbezaan. Kesan parut dia tu dah makin pudar. Lepas tu kulit muka dia dah tak berapa berminyak dah. Tona kulit dia makin cerah, makin sekata. Garisan halus pun dah berkurang. Okay, yang seterusnya, umur 30 tahun, dia ada masalah jerawat dan juga sensitif. Tengok dalam masa 10 hari je, kita dah boleh nampak beza dia. Sebelum dengan selepas. Kalau sebelum, dia punya jerawat tu ada luka-luka tau. Ada luka-luka. So, selepas 40 hari, jerawat dia dah pudar, kulit merah dia pun dah berkurangan, dah redakan dia punya kulit, radang, parut pun dah makin pudar, luka dia dah sembuh. Ni kita boleh tengok selepas 10 hari. Okay, kemudian untuk orang yang umur 40 tahun, ada masalah pori besar, ada parut jerawat. Lepas 20 hari je, pori dia dah makin mengecil. Lepas tu parut jerawat dia dah makin hilang. Parut-parut yang sebelum ni dia ada makin pudar. Okay, untuk perempuan seterusnya, dia umur 40 tahun, dia ada bintik hitam. Boleh tengok kat situ ada bintik hitam, kulit kasar, kusam. Lepas 25 hari je, kulit pipi dia makin mulus, makin berseri, bintik hitam dia makin cerah, lepas tu kulit rasa macam lebih tegang macam tu. Okay, ini untuk seorang aunty ni umur 50 tahun. Dia ada bintik hitam dan juga kulit merah. Lepas 25 hari boleh tengok dia punya warna kulit tu. Daripada merah dah tak merah dah. Dia jadi cerah. Bintik hitam dia dah makin cerah, kulit dia makin cerah. Kemudian merah-merah tu semua dah berkurangan dah. Tu selepas 25 hari. So, kita boleh tengok kat situ. Banyak dah testimoni yang saya dah tunjukkan. Okay, lepas je, okay, kita ada data yang menunjukkan orang yang berumur 25 sampai 60 tahun, ada 36 individu. Lepas je dia guna 30 hari, dia cakap apa yang tertulis dekat depan ni. 98 daripada diorang rasa kulit tu macam makin lembap. Kemudian 96% kedutan dengan pori tu makin berkurangan. 93% tona kulit dia makin cerah dan 90% pigmentasi dia dah makin kurang selepas 30 hari. Jadi kalau kita nak kulit muka yang ideal, bagi masa untuk kulit muka kita sembuh.
Kita kena percaya dan juga bersabar. Jadi sebab azoxystrobin ni sebenarnya fokus juga kepada anti penuaan. Kalau kita tahu kan, kesan-kesan penuaan, kesan-kesan pigmentasi ni sebenarnya ambil masa untuk sembuh. Ambil masa untuk sembuh. Jadi perawatan dia tu perlu dilakukan secara berterusan. Kita tak boleh expect 1-2 hari je kita nak hilang dah kita punya pigmentasi. Kita tak boleh expect macam tu sebab benda tu dibentuk pun dalam masa tempoh yang lama. Jadi kita kena bagi masa juga kulit kita untuk sembuh seperti sedia kala. Jadi azoxystrobin ni akan bantu pemulihan kulit kita bermula daripada sel, bermula daripada dalam dengan teknologi yang paling canggih. Okay, ni saya nak tunjukkan video cara penggunaan azoxystrobin dan juga ginseng. Okay, jadi tengok tak tadi? Selepas dia kita letak ginseng kat atas azoxystrobin, sebenarnya tu salah satu teknologi juga. Yang ginseng tu dia takkan menitis ataupun menitis keluar daripada azoxystrobin tersebut. Maksudnya sebenarnya azoxystrobin dan ginseng ni dah dibuat kajian, dia akan lock bersama. Dia akan still lagi berjalan-jalan ataupun mengalir dekat atas azoxystrobin tersebut. Okay, sebab itulah cara guna dia, kita letak kita punya azoxystrobin, satu botol kecil tu atas tapak tangan, kemudian kita titikkan 1 ke 2 titik ginseng, kita tekan perlahan-lahan. Okay, kenapa kita kena tekan, lepas tu kita kena ratakan dekat atas tangan kita, sebab suhu tu diperlukan untuk campurkan kedua-dua tersebut. Daripada kita punya azoxystrobin tu pun, daripada dia punya kapsul tu untuk campur bersama ginseng tu betul-betul. Lepas kita dah campur, barulah kita letak dekat kita punya muka. Itu cara penggunaan azoxystrobin dan juga ginseng. Okay, jadi saya rasa tu saja daripada saya.